Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang berlaku dalam episod ke-10 siri Ultraman Deca. Kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton episod ni, korang pergi tengoklah dulu sebelum tengok aku punya video ni. Kan korang membebel pula kat aku sebab bagi spoiler kan. Kalau nak tengok, pergi tengok dekat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Alright, episod kali ni dimulakan dengan menunjukkan Kaizaki, iaitu timbalan Kapten Pasukan Guard Select, berada di sebuah tempat gelap bersama-sama dengan seorang perempuan tua. Diorang ni nampaknya macam dah menemui sesuatu lah, dan pada masa tu ialah 10 tahun sebelum waktu sekarang. Kembali ke masa sekarang, kat tengah-tengah bandar, muncul raksasa King Gesra yang sedang berlawan dengan seekor raksasa misteri. Tapi, King Gesra ni berjaya dikalahkan dengan mudah oleh raksasa misteri tu. Lepas tu, Kanata tu baru je datang dengan Guards Falcon dan nak serang raksasa misteri tu. Lepas tu, tiba-tiba, raksasa tu melarikan diri dengan masuk ke bawah tanah. Kat HQ Guard Select, semua ahli pasukan Guard Select berbincang pasal raksasa misteri tu. Tak ada seorang pun tahu yang pasal spesies raksasa tu. Malah si robot Hanejiro yang cuba cek dalam data bank TPU pun, dia tak jumpa apa-apa info langsung. 現場から採取された細胞は TPU のデータバンクに該当するものがありませんでした。 Raksasa misteri tu juga dah muncul 2 kali. First time dia muncul, dia kalahkan raksasa Sadola. Dan kali ni dia muncul, dia kalahkan King Gesra lah. Sebab tu Kirino cakap dia rasa macam raksasa misteri tu rasanya boleh jadi kawan kepada manusia kot, sebab dah tolong musnahkan 2 ekor raksasa. Ahli-ahli pasukan Guard Select ni kemudiannya turun semula ke bandar di mana raksasa misteri tu muncul, sebab diorang nak kumpulkan sampel-sampel untuk mengesan dari mana raksasa tu datang. Tapi malangnya, sampel-sampel yang diorang kumpul tu langsung tak membantu pun. Sehinggalah pada satu ketika, Ryumon menunjukkan sesuatu yang pelik yang dibuat oleh raksasa misteri tu kepada timbalan Kapten Kaizaki. Apa yang dia tunjukkan ialah sebelum raksasa misteri tu nak menghilangkan diri, dia mesti tiba-tiba menghentikan serangan dia, ataupun dia macam serangan dia terhenti sendiri, dan lepas tu barulah dia hilangkan diri. 2 kali dia muncul, 2 kali juga dia buat macam tu. Jadi, Kaizaki pun dia cek gelombang otak raksasa tu dan mendapati bahawa raksasa tu seolah-olah macam dikawal oleh seseorang. Serentak pada masa tu, si Kaizaki ni pun terus suruh si Ryumon untuk mencari info tentang bekas penyelidik raksasa TPU yang bernama Maki Shigenaga. Pada masa tu juga, Kaizaki dan Kanata pergi keluar mencari Maki Shigenaga tu. Maki Shigenaga ni sebenarnya adalah perempuan tua yang muncul masa awal-awal episod ni. Dia merupakan profesor kepada Kaizaki semasa Kaizaki masih lagi belajar kat universiti. Dan Shigenaga ni juga adalah penyelia kepada Kaizaki semasa si Shigenaga ni masih lagi bekerja dengan TPU di bawah Monster Development Department. 貝崎副隊長の大学時代からの恩師で怪獣研究室時代の上司です。 Tapi 5 tahun lepas, Shigenaga telah dibuang oleh pihak TPU selepas Kaizaki mendapat tahu yang Shigenaga ni telah mencipta satu alat untuk mengawal raksasa dengan tujuan untuk menyelamatkan bumi. クローン技術を利用して怪獣を生み出し、さらにその脳にコントロールシステムを埋め込んで制御。 Tapi Kaizaki tak setuju dengan apa Shigenaga ni buat, sebab bagi dia, walaupun benda tu bagus, tapi kalau teknologi tu jatuh kepada tangan orang yang salah, dunia ni boleh berada di ambang kemusnahan. Sebab itulah Kaizaki terpaksa melaporkan pasal benda tu kepada pihak atasan TPU dan akhirnya menyebabkan Shigenaga ni pun kena buang kerja. Kaizaki dan Kanata akhirnya dapat bertemu dengan Shigenaga, dan Shigenaga ni pun bawalah Kaizaki dengan Kanata ke markas dia, dan di situ Shigenaga memperkenalkan raksasa dia bernama Neo Megas kepada Kaizaki dan juga Kanata.
あの怪獣の細胞とさまざまな怪獣の細胞を掛け合わせこのネオメガスを生み出した。 Raksasa Neo Megas ni, Kaizaki dah pernah jumpa bersama-sama dengan Shigenaga 10 tahun yang lepas. Tapi sejak Shigenaga ni kena buang dari TPU, ada pihak yang dah sponsor Shigenaga ni untuk tetap membangunkan projek mengawal raksasa tu. TPU 以外にも資金提供者はいるということ。 Dan Neo Megas ni adalah salah seekor raksasa yang telah berjaya dikawal oleh Shigenaga. Kemunculan Neo Megas sebanyak 2 kali tu sebenarnya adalah satu demonstrasi yang dibuat oleh Shigenaga untuk membuktikan kepada pihak yang sponsor dia tu bahawa projek dia boleh berjaya untuk melindungi bumi. Lepas tu, Shigenaga ni bangunkan Neo Megas dan menyebabkan markas dia roboh. Kaizaki hampir terperangkap tau masa roboh tu. Tapi muncullah Kanata ada sekali dan Kanata pun berubah menjadi Ultraman Deka untuk menyelamatkan Kaizaki. Tapi nasib baiklah Kaizaki tak nampak Kanata tu bertukar jadi Ultraman Deka. Jadi, bila Deka dan Neo Megas muncul ke atas tanah, berlawanlah diorang berdua tu. Dan Neo Megas ni memang kuat gila weh, sebab dia ni adalah raksasa hasil gabungan daripada sel-sel pelbagai raksasa. Neo Megas ni sebenarnya dikawal oleh Shigenaga menggunakan loket yang dipakai olehnya. Sebab itulah Kaizaki cuba nak rampas loket tu. Dengan bantuan Ryumon dan Kirino, loket tu berjaya dirampas dan kemudian Kaizaki pun menembak loket tu sampai hancur. Tapi bila loket tu hancur, Neo Megas semakin mengganas dan dia hampir-hampir berjaya memusnahkan Ultraman Deka. Muncullah Hanejiro datang dengan Gutshock dan berjaya menarik Deka keluar sebelum dia diletupkan. Memang smart gila weh tengok Hanejiro selamatkan Ultraman Deka guna Gutshock. Nampak macam Ultraman Deka tu pakai jetpack. Padahal Ultraman Deka boleh terbang kot. Pasal apa nak pakai jetpack kan? Tapi apa-apa pun memang smart gila lah masa tu. Dan kemudian Ultraman Deka berubah menjadi Strong Type. Hanejiro kemudiannya melepaskan Ultraman Deka daripada Gutshock dan Ultraman Deka pun melepaskan tumbukan berapi ke arah Neo Megas dan menyebabkan Neo Megas berjaya dimusnahkan. Di akhir episod, Shigenaga akhirnya ditangkap oleh pihak TPU. Kaizaki pun bagi tahu kepada Shigenaga bahawa pihak TPU telah menemui pihak yang telah sponsor Shigenaga tu dan kemudian merampas semua hasil kajian Shigenaga. TPU 情報部があなたのスポンサーを突き止め、研究データを回収しました。 So, itulah cerita tentang apa yang berlaku dalam episod ke-10 siri Ultraman Deka. いつか必ず人間は答えを見つけるはずです。 Aku juga nak sebut tentang satu benda yang penting yang ada dalam episod kali ni, di mana Kapten Murahoshi telah memberitahu kepada Kaizaki bahawa senjata yang bernama DG-001 telah berjaya disiapkan oleh Profesor Asakage. そういえば例の新兵器 DG-00 は完成したそうです。 Masa tu juga Kaizaki terus terbayang pasal senjata DG-001 tu. DG-001 Kapten Murahoshi pun ada bagi tahu juga yang senjata DG-001 tu memang kuat dan berbahaya. Sebab tu projek pembinaan senjata DG-001 ni pernah dihentikan seketika. 確かに強力で危険な兵器です。それもあって一時は開発が凍結されていたぐらいですし。 Apa yang dikatakan oleh Kapten Murahoshi tu seolah-olah memberi gambaran bahawa senjata DG-001 tu mungkin boleh membawa mudarat kepada pasukan Guts Select dan juga Ultraman Deka sendiri. Kat hujung-hujung episod 10 ni ada ditunjukkan trailer episod ke-11 dan dalam trailer tu ada menunjukkan rupa sebenar senjata DG-001 di mana senjata ni rupa-rupanya adalah sebuah robot dan nama yang diberikan ialah Terra Facer.